Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Atif, Dr. Muhammad Nazir dan semua yang menonton video ini. Saya Nur Dayana binti Muhammad Rizal bernombor matriks A1812667. Saya akan menceritakan berkenaan Al-Fatwa. Saya yakin dan pasti ramai sebenarnya pernah mendengar perkataan fatwa ini, tapi tujuan video saya kali ini adalah ingin menerangkan apakah maksud sebenar Al-Fatwa, Mufti dan juga Al-Mustafti. Di samping bagaimanakah sebenarnya institusi dan prosedur pengeluaran fatwa di Malaysia. Baiklah, fatwa bermaksud al-ikhbar, iaitu pemberitahuan. Pemberitahuan pasal apa? Pemberitahuan mengenai hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bersifat ilzam, iaitu tidak ada penguatkuasaan. Kalau ada penguatkuasaan, kita akan panggil sebagai qada, iaitu kehakiman. Ruang lingkup fatwa ini sangat luas dan meliputi setiap aspek kehidupan, termasuk i'tiqad, iaitu pegangan atau akidah, usul sebagai contoh khilaf dalam perbincangan usul fiqh seperti dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati, maupun furu'. Apa pula maksud mufti? Mufti ialah orang yang mengeluarkan fatwa. Mufti ialah seorang yang mujtahid, iaitu orang yang mampu untuk memahami dalil-dalil hukum syarak atau faqih. Mufti juga boleh dianggap sebagai pemberitahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan pewaris para nabi atau warasatul anbiya. Namun saya ingin menegaskan di sini bahawa bukan semua orang boleh sewenang-wenangnya menjadi mufti atau mengaku sebagai mufti. Hal ini demikian kerana Islam telah menggariskan 4 syarat mufti, iaitu Islam, taklif, adil dan ijtihad. Di bawah ijtihad pula terdapat beberapa syarat yang perlu ditepati. Antara syarat lain juga untuk menjadi mufti ialah faqih an-nafs ataupun alim. Mufti hendaklah berpengetahuan luas atau mempunyai penguasaan yang mendalam dan mengetahui keadaan manusia. Di samping itu, tugas mufti adalah bergantung kepada keadaan semasa. Boleh jadi wajib, fardu kifayah ataupun tidak wajib. Mufti wajib menjalankan tugasnya jika sudah tiada mufti lain di tempat itu atau yang mengetahui berkenaan perkara itu. Akan tetapi, Imam An-Nawawi berkata jika ada mufti lain, hukum tugasnya jatuh kepada fardu kifayah, di mana seorang mufti mengeluarkan fatwa pun sudah memadai. Namun ada 3 keadaan di mana mufti tidak wajib menjalankan tugasnya, iaitu yang pertama, jika terdapat mufti lain di tempat yang sama. Yang kedua, ketika ditanya mengenai peristiwa yang belum berlaku lagi. Dan yang ketiga ialah sekiranya ianya menyusahkan penyoal dan jawapan yang diberikan tidak akan mendatangkan faedah pun sekiranya dijawab. Okey, saya akan kongsikan dan selitkan juga beberapa adab-adab fatwa. Sebenarnya terdapat banyak adab-adab fatwa yang perlu dijaga agar tujuan fatwa itu sampai. Antaranya ialah beri penjelasan sehingga hilang kemusykilan dan bertimbang rasa sekiranya individu yang bertanya tersebut suka untuk memahami jawapan yang diberikan. Selain itu, meneliti soalan yang ditanya supaya tidak salah dalam memberikan jawapan. Dan di samping itu juga, para mufti disunatkan untuk meminta pandangan individu lain yang berkelayakan. Mufti juga sewajarnya tidak memberikan jawapan kepada soalan yang tidak difahami bagi mengelakkan berlakunya huru-hara. Seterusnya, siapa pula Al-Mustafti? Al-Mustafti ialah orang yang meminta fatwa. Individu ini tentunya tidak layak untuk mengeluarkan fatwa atau tidak mencapai taraf mufti. Al-Mustafti juga haruslah beradab, di mana wajib mencari individu-individu yang benar-benar layak untuk berfatwa. Perlu ingat, layak di sini bukanlah semata-mata mempunyai ilmu sahaja tahu. Al-Mustafti juga boleh memilih mana-mana fatwa sekiranya terdapat lebih daripada satu fatwa. Akan tetapi, sekiranya hanya ada satu hukum daripada seorang mufti sahaja, mustafti wajib mengikut fatwa tersebut.
Antara adab-adab al-mustafti yang lain ialah mustafti boleh bertanya untuk kali kedua sekiranya peristiwa itu berlaku lagi, sama ada bertanya melalui wakil atau bertanya sendiri, asalkan tanya dengan beradab kepada mufti. Baiklah, sebagaimana yang telah saya bagi tahu di awal video tadi, yang saya juga akan menerangkan bagaimanakah prosedur fatwa dikeluarkan di Malaysia ini. Sebelum itu, fatwa bermakna kenyataan mufti yang diterbitkan melalui warta undang-undang. Urusan berkenaan pengeluaran fatwa ini diuruskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Dahulunya fatwa dikeluarkan di peringkat kebangsaan, tetapi sekarang bermula tahun 1980 fatwa dikeluarkan di peringkat negeri dan menyebabkan namanya ditukar menjadi Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dianggotai oleh seorang pengerusi, mufti bagi setiap negeri, 5 orang ahli ulama dan seorang daripada Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang. Berikut pula carta alil organisasinya yang diketuai oleh pengerusi dan diakhiri oleh urus setia, iaitu daripada JAKIM. Secara ringkasnya, gambaran umum mengenai bagaimanakah sesuatu hukum atau fatwa itu dikeluarkan adalah bermula daripada permohonan atau hukum atau isu ataupun persoalan. Seterusnya akan dibawa untuk pertimbangan oleh Jawatankuasa Fatwa di peringkat kebangsaan, dan setelah keputusan dikeluarkan, ianya akan dibawa ke peringkat negeri untuk perbincangan mengikut negeri, dan akhir sekali keputusan yang melibatkan masyarakat umum akan disiarkan melalui media massa dan elektronik. Saya akan menerangkan pula satu persatu proses tersebut bermula dengan permohonan. Permohonan isu yang timbul berkemungkinan daripada permintaan sultan. Sebagai contoh, sultan meminta mufti memberikan pandangan atau mengeluarkan fatwa berkenaan isu itu, ataupun daripada permintaan mufti itu sendiri kerana mungkin beliau merasakan isu ini memerlukan kepada perbincangan beramai-ramai. Ataupun permohonan isu juga boleh dilakukan oleh masyarakat melalui surat atau telefon dan dihantar terus kepada mufti. Setelah itu, semua ahli majlis yang saya sebut tadi akan bermuzakarah dan akan membuat keputusan. Hasil keputusan perbincangan di peringkat kebangsaan akan dikeluarkan oleh pengerusi muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Keputusan ini akan dibawa ke peringkat negeri. Hasil keputusan ini disebut sebagai pemberitahuan hukum, bukannya fatwa kebangsaan. Baiklah, carta ini menggambarkan kaedah pengeluaran hukum oleh Jawatankuasa Fatwa di peringkat negeri. Di bahagian penyelidikan tersebut, mereka akan memanggil pakar-pakar bidang untuk turut sama memberikan pandangan seperti pakar perubatan, pakar ekonomi dan sebagainya. Mereka juga akan menyediakan rangka fatwa yang akan dibawa ke dalam mesyuarat yang diketuai oleh pengerusi Jawatankuasa. Akhir sekali, keputusan perbincangan itu dipersembahkan kepada sultan atau raja atau yang di-Pertua Negeri bagi setiap negeri, kerana sultan atau raja atau yang di-Pertua Negeri sahaja yang mempunyai kuasa untuk membuat pertimbangan sama ada fatwa tersebut dibenarkan untuk diwartakan atau tidak. Sekiranya diwartakan, ianya akan menjadi undang-undang ataupun di Malaysia dipanggil sebagai fatwa, tetapi sekiranya tidak diwartakan, ianya hanya akan menjadi sebagai pandangan mufti. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya berkenaan tajuk Al-Fatwa ini. Saya berharap agar masyarakat dapat melihat dengan lebih jelas bagaimanakah sesuatu fatwa itu diputuskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.